Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu sekali lagi pada minggu ini di bulan Ramadan yang mulia ini. Bercakap tentang bulan Ramadan, bulan Ramadan pun semakin hampir. Kita dah dekat dengan 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan tu pergi dengan cepat tanpa kita sedari. Jadi dengan ini kita mempertingkatkan lagi amal ibadah kita. Kerana sebab kita tak tahu sama ada bulan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita ataupun tidak. Jadi dengan itu kita tingkatkan lagi ibadah kita. Dan dengan belajar tajwid ni pun sudah dikira dengan ibadah juga. Jadi mari ramai-ramai kita kumpul ahli keluarga sama-sama duduk kita belajar tajwid bersama-sama. Okey, jadi kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga apa yang dikongsikan pada hari ini ataupun daripada pembelajaran kita pada hari ini, semoga ianya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bila kita membaca Al-Fatihah, kita kena tahu bahawa Al-Fatihah ni adalah surah yang paling penting sekali. Dalam solat pun kita baca Al-Fatihah. Jadi sebab itu kita kena berjaga-jaga dalam bacaan Al-Fatihah kita. Kalau Al-Fatihah kita salah, solat kita pun ada salah, ataupun solat kita boleh jadi tidak sah. Jadi kita kena memperbetulkan lagi bacaan Al-Fatihah. Seperti mana yang minggu lepas saya betulkan ayat-ayat Al-Fatihah yang mana biasanya ataupun kebiasaan manusia akan tersilap pandang bila baca. Jadi hari ini pun sama. Hari ini kita lihat kepada ayat Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kebiasaannya kita kadang-kadang tersilap pandang. Sepatutnya kita baca Ihdinas siratal mustaqim. Tapi kadang-kadang kita tersilap pandang. Mungkin kita nak baca cepat-cepat ataupun kita ada hajat solat. Jadi kita terbaca dengan Ihdinas, bukan tapi dia baca dengan hamzah berbaris bawah, bukan tu dia bukan baris bawah, bukan baris atas, bukan baris depan. Baris apa saya pun tak tahu. Jadi kita kena baca dengan baris bawah. Okey. Kemudian poin yang kedua, kebiasaannya kita tersalah baca adalah bila kita membaca na tu. Ihdinas siratal, sepatutnya kita baca macam itu. Tapi kadang-kadang kita terbaca dengan ihdinas siratal. Baca no salah. Sedangkan na tu dibaca dengan na, bukan no. So tak mau kita baca dengan no. Jadi ihdinas na masuk sod. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal, bukan ihdinos, bukan nos. Kemudian poin yang seterusnya adalah mustaqim. Kadang-kadang kita terbaca dengan mustaqim, bukan mustaqim, tapi sin dengan tak, mustaqim. Okey, jangan confusekan dengan ada hurufnya qaf, kita tebalkan huruf yang sebelumnya. Tidak, yang tebal sepatutnya qaf saja. Mustaqim, bukan mustaqim. Okey. Jadi itu saja untuk perkongsian dalam bacaan Al-Fatihah untuk hari ini. Okey, jadi kita mula. Sebelum kita mula, kita ingat balik pesanan Imam Syafi'i, ingat tentang ilmu. Jadi kita kena get ready. Sebelum kita nak mula ni, kita get ready dengan pen ataupun pensel ataupun dengan notebook, ataupun boleh dengan notes dekat handphone. Okey.
Okey, sebelum kita mula dengan pelajaran kita pada hari ini ataupun topik kita pada hari ini, kita recap balik apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Jadi kalau kita ingat, minggu lepas kita belajar tentang mad iwad. Okey, jadi mad iwad ni datang dari mana? Dia di antara 5 keadaan mad asli. Jadi terjadinya mad iwad ni bila kita waqaf ataupun wasal. Bila kita waqaf, bila kita nak berhenti bacaan, baru dipanjangkan bacaannya itu. Tapi kalau kita nak sambung, dia tak jadi panjang dalam bacaan, itu dinamakan mad iwad. Dan mad iwad kita pun dah belajar apa tu iwad dari segi bahasa. Ianya ataupun maksudnya adalah ganti. Dan dari segi istilah maksudnya mad yang dibaca dengan 2 harakat digantikan, yakni menggantikan dengan tanwin fathah. Kita dah tahu tanwin fathah tu apa. Fathah adalah baris atas, tanwin fathah adalah baris atas tapi ada 2. Itu dinamakan dengan tanwin fathah. Jadi bila tanwin fathah ni, bila kita membacanya dan kemudian kita stop pada kalimat yang ada tanwin fathah ini, kita panjangkannya. Bila stop baru panjang, bila sambung dia tak jadi panjang dalam bacaan. Ni contoh dia, kita recap balik. Hakiman. Kalau kita nak stop, kita tak baca hakiman, tapi kita baca hakimah dengan 2 harakat. Begitu juga dengan ma'a, begitu juga dengan huda. Okey, jadi ini contoh yang mana akhirnya dengan alif. Contoh yang kedua akhirnya dengan hamzah. Contoh yang ketiga akhirnya dengan alif juga, tapi dinamakan dengan alif maqsurah. Okey, jadi ada 3 contoh, ada 3 bentuk untuk mad iwad yang mana akhirnya dengan alif, dengan hamzah, dengan alif maqsurah. Tapi kalau akhirnya dengan ta marbutah, contoh macam rahmah, macam mana kita nak pronounce ketika kita nak berhenti dalam bacaan tu. Contoh perkataan rahmatan. Kalau kita nak berhenti, adakah kita baca dengan rahmata? Jadi kita membacanya dengan rahmah, bukan rahmata. Sebab apa? Sebab ta marbutah dia tidak termasuk pada mad iwad, kerana ta marbutah bila kita nak stop bacaannya, tak itu menjadi hak simpul. Jadi kita membaca dengan rahmah, bukan rahmata. Walaupun ada tanwin fathah di atas ta marbutah tu, tapi kita tidak baca dengan rahmata. Begitu juga contoh yang kedua, bila kita ada ataupun ada ayat yang tanwin kasrah. Apa maksud tanwin kasrah? Baris bawah tapi ada 2. Adakah itu termasuk daripada mad iwad? Tidak. Mad iwad hanya menggantikan tanwin fathah. Yang baris atas yang ada 2 tu, itu saja mad iwad. Kalau berhenti di kalimat yang ada tanwin fathah pada akhirnya, baru kita panjangkan. Manakala baris bawah ataupun tanwin kasrah, tidak dikira mad iwad. Contoh bi kitabim mubinin. Sebenarnya ayat dia mubinin, tapi kita bila nak stop, kita tak baca bi kitabim mubini, kita tak baca ni. Kitabim mubin. Okey. Jadi itu apa yang kita dah belajar pada minggu lepas, dan alhamdulillah hari ini insya-Allah kita belajar tentang mad silah sughra. Okey, apakah itu makna mad silah sughra? Dan kenapa hari ini kita belajar mad silah sughra? Sebab mad silah sughra adalah di antara keadaan-keadaan yang mana 5 keadaan mad asli tadi. Jadi di antara keadaan tu adalah membaca mad ketika wasal. Panjangnya bacaan bila kita nak menyambung ayat yang kita baca. Di sini datangnya mad silah sughra. Jadi dalam keadaan yang begitu, dalam keadaan yang wasal, adanya mad silah sughra. Jadi apakah makna mad silah sughra? Kalau kita nak faham, kita kena tengok satu persatu. Apa makna silah? Apa makna sughra? Baik, silah dari segi bahasa maknanya adalah sambung. Sebab tu kita pernah cakap untuk menyambungkan silaturrahim, untuk menyambungkan hubungan, silah tu adalah sambung. Itu dari segi bahasa. Begitu juga dengan sughra. Sughra dari segi bahasa maksudnya adalah kecil. Okey. Tapi kenapa mad ini dinamakan dengan silah sughra, sambung kecil? Kenapa? Sebab mad silah itu dinamakan ataupun maksud dia adalah sambung sebab mad yang dibacakan ataupun panjang dalam bacaan itu
berlaku bila kita nak sambungkan ayat dan kita baca dengan ayat yang seterusnya. Sebab tu dinamakan dengan sambung. Dia nak sambung baru dia jadi panjang. Sebab tu dinamakan dengan silah, untuk menyambung. Dan sughra, kenapa dinamakan dengan sughra? Iaitu maknanya kecil, sebab selagi mana selepas ha tidak ada hamzah, selagi itu dinamakan dengan sughra, kecil. Tak apa, sekarang kita masih belum faham, masih vague lagi, tapi nanti saya akan tunjukkan contoh. Mungkin selepas contoh kita akan lebih faham. Baik, itu dari segi bahasa mad silah sughra. Dari segi istilah, mad yang berlaku pada huruf ha dhamir. Mad tu apa? Kita dah belajar pada minggu yang pertama. Mad itu adalah panjang dalam bacaan, 2 harakat. Jadi panjang dalam bacaan ini berlaku dekat ha dhamir. Ha dhamir apa? Ha yang simpul tu. Cuma dia dinamakan dengan ha dhamir. Apakah maksudnya ha dhamir? Contoh ataupun maknanya adalah nya. Kalau saya cakap kitabuhu, bukunya. Bukunya maksudnya orang yang kita sebut tu tak ada dekat situ. Jadi itu dimaksudkan dengan ha dhamir. Jadi panjangnya dalam bacaan berlaku pada ha dhamir itu, yang mana ha dhamir itu terletak di antara huruf yang berbaris. Huruf ha dhamir tadi kita baca dengan 2 harakat panjang, dan syaratnya ada 2 tadi. Sebelum huruf ha tadi mesti nak kena berbaris. Dan juga huruf yang selepasnya pun mesti nak kena berbaris. Jadi sebelum dengan selepas mesti nak kena berbaris, baru terjadinya mad silah sughra ketika kita nak menyambung bacaan kita. Okey, itu dari sudut istilah. Kita dah faham syaratnya apa tadi. Syaratnya mesti sebelum huruf ha dhamir mesti nak kena berbaris, huruf selepasnya pun nak kena berbaris. Baik. Okey, saya akan datangkan contoh. Okey, ini adalah contoh daripada ayat Al-Quran. Ini contoh mad silah sughra. Yang pertama, ini ayat dia. Okey, nampak Inna rabbahu kana bihi basira. Kalau kita tengok betul-betul, nampak dekat hu tu, rabbahu. Ha tu dinamakan dengan ha dhamir. Maksudnya apa? Tuhannya. Dekat rabbahu ni, kalau kita tengok betul-betul, ha dia bawah tu ada waw kecil. Kalau kita buka Quran pun kita akan nampak. Selepas ha tu mesti kadang-kadang ada waw kecil. Dan kemudian kana bihi basira. Kalau ha ini berbaris bawah, dia bukan gunakan waw, tapi digunakan dengan, ini dinamakan dengan ya kecil. Okey. Jadi ini 2 adalah mad silah sughra. Sebab apa tadi? Dengan 2 syarat. Kalau kita ingat tadi, huruf sebelum dan huruf selepas mesti kena berbaris. Kita tengok rabbahu. Huruf ha ni sebelum dah adalah huruf ba. Huruf ba berbaris. Huruf ha selepas huruf ha adalah kaf. Betul? Kaf. Aywa, kaf. Dan kaf berbaris. Jadi dia baru terjadinya panjang dalam bacaan di ha itu. Mad itu berlaku di ha dhamir itu. Inna rabbahu. Begitu. Begitu juga dengan bihi. Kenapa yang ini ya? Kenapa yang ini waw? Sebab ha itu kalau berbaris depan, dia letak waw kecil. Kalau berbaris bawah, dia letak ya kecil. Ini dinamakan dengan mad silah sughra. Dan kita kena ingat tadi 2 syarat. Okey. Huruf sebelum dan huruf selepas mesti kena berbaris. Dan ini contoh yang bukan mad silah sughra. Sebab apa? Sebab dia tidak menepati 2 syarat itu. Yang mana? Sebelum berbaris dan selepas mesti kena berbaris. Tak boleh satu saja. Sebelum berbaris dan selepas berbaris, tak kira mad silah sughra. Ataupun selepas berbaris tapi sebelum tidak, itu pun tidak kira mad silah sughra. Contoh di sini kita tengok lahul mulku. Kita tak panjangkan hak dia. Sebab apa? Sebab dia tidak menepati syarat. Apa syarat yang dia tidak menepati? Kita tengok hak ni. Sebelum hak berbaris tak? Berbaris. Dia ikut syarat, tapi syarat yang kedua dia ikut tak? Kita tengok selepas hak dia berbaris tak? Tidak, dia sukun, mati. Jadi sebab itu dia tidak panjangkan hak dia. Okey? Lahul mulku. Kita tak baca dengan lahul mulku. Itu salah. Sebab apa? Tidak menepati syarat. Begitu juga dengan ayat yang bawahnya. Alaihil haqqu. Sebab apa? Ingat, tak jadinya mad silah sughra, tidak jadinya panjang dalam bacaan kerana tidak menepati 2 syarat tadi. Kita tengok
dekat ha dhamir ini. Okey? Ha ini berbaris bawah. Kenapa tak ada ya? Sebab kita tengok huruf yang sebelumnya, adakah ianya berbaris? Tidak. Mati. Ya mati. Dan huruf yang selepasnya pun mati. Jadi sebab itu tidak terjadinya mad silah sughra dekat sini. Jadi jangan baca dengan alaihil haq. Itu salah. Baik. Kita dah cakap tentang segi bahasa, dari segi istilah dan juga syarat mad silah sughra. Tapi ada 2 ayat dalam Al-Quran yang tidak ikut syarat ini. Ini dikirakan dengan pengecualian, istisna. Walaupun dia tak ikut syarat, dia jadi mad silah sughra. Walaupun dia ikut syarat, tapi dia tak ikut mad silah sughra. Ini dinamakan pengecualian dalam mad silah sughra. 2 ayat ni je dia tak ikut syarat, tapi dia panjang juga. Dan dia ikut syarat, tapi dia tak jadi panjang. Kita tengok yang pertama. Di dalam ayat Quran ini, fihi muhana. Hi itu kita baca dengan 2 harakat panjang. Okey? Tapi kita tengok adakah ianya menepati syarat ataupun tidak. Kita tengok ha. Kemudian kita tengok sebelum. Adakah sebelum huruf berbaris ataupun tidak? Tidak. Mati. Dan huruf selepas hidup ataupun tidak? Hidup. Tapi syaratnya mesti nak kena dua-dua yang berbaris baru dikira mad silah sughra. Tapi kenapa ini dikira mad silah sughra? Sebab itu dinamakan dengan pengecualian special. 2 ayat ni adalah 2 ayat yang special. Yang kedua, yang pertama tadi tidak mengikut syarat tapi dikira mad silah sughra. Yang kedua mengikut syarat tapi dia bukan mad silah sughra. Kita tengok yang kedua. Yardahu lakum. Kita tak baca yardahu lakum walaupun dia menepati syarat. Apa syaratnya? Kita tengok balik. Haknya tadi patutnya kita baca panjang. Sebab apa? Sebelum ni hidup, sebelumnya berbaris dan selepasnya berbaris. Tapi dekat sini tak ada mad silah sughra. Sebab tu dinamakan dengan pengecualian. Okey. Jadi so far ini saja untuk hari ini punya pembelajaran tentang mad silah sughra. Jadi lepas ni macam saya cakap seperti minggu lepas, kita cari balik apa yang kita dah belajar. Kita amal balik apa yang kita dah belajar. Itu dikira ibadah. Dan ibadah di bulan Ramadan akan dilipat kali ganda. Jadi lepas ni bolehlah kita praktikkan apa yang kita sudah belajar. Okey, Alhamdulillah. Tadi kita dah belajar tentang mad silah sughra. Okey. Jadi sekarang kita dah boleh relax sikit. Kita dengar perkongsian saya tentang gharaibul Quran. Ini perkara yang ganjil dari sudut bacaan dalam Al-Quran. Jadi setiap video akan 2 gharaib. Pada hari ini pun saya akan kongsikan tentang 2 gharaib. Baik. Gharaib yang pertama, kalau lihat di whiteboard ini. Okey, kalau siapa ada Quran, ada mushaf, boleh buka ke muka surat 481 dan ayat yang ke-44. Kalau nak sama-sama kita tengok ayat yang samalah dengan perkataan yang sama. Okey. Okey, baik. Jadi perkataan ini macam mana kita nak baca? Kalau kita lihat perkataan ni, di huruf alif itu di atasnya ada baris mati. Tapi baris mati dia kali hitam. Biasanya baris mati tidak kali hitam, tapi ini kali hitam. Jadi macam mana kita nak baca perkataan ini? Adakah dengan kita baca a'jamiyun ataupun dengan lain-lainnya? Jadi kita nak, bila kita nampak sesuatu perkara yang lain pada lain, kita kena tengok cara yang sepatutnya yang kita bacanya. Okey, baik. Jadi ini cara bacanya adalah, okey, saya baca contohnya a'jamiyyun wa arabi. Okey, lagi sekali saya baca dia sebenarnya ada 2 hamzah. Di sini kalau kita lihat perkataan ini, sebenarnya asalnya di bawah ini ada 2 hamzah yang berbaris atas. Jadi kalau kita nak sebut a'jamiyun untuk orang Arab agak sikit berat. Jadi sebab itu perkataan ini dibaca dengan tashil. Tashil tu maksudnya apa? Hamzah yang pertama kita baca dengan hamzah betul-betul. Hamzah yang kedua kita baca dengan tashil. Macam mana tu tashil? Macam tadi saya baca. Lagi sekali saya baca kemudian hamzah yang kedua kita baca dengan dia bukan baris atas, bukan baris bawah.
Itu dinamakan dengan tashil. Dia lebih dekat pada baris atas. A'jamiyyun wa arabi. Lagi sekali. A'jamiyyun wa arabi. Okey, jadi bacaan yang di atas lebih senang. Kalau baca di bawah ini mungkin lebih sedikit berat. A'jamiyyun. Okey. Jadi ini yang pertama. Gharaib yang pertama di muka surat ni, kalau boleh tengok kita boleh praktik sama-sama. Baik. Gharaib yang kedua adalah perkataan ini. Kalau kita tengok perkataan ni, kita tengok pada huruf mim dengan huruf nun tu. Antara mim dengan nun tu ada diamond. Okey, walaupun diamond saya tak macam diamond sangat, tapi tak apa, yang penting kita tahu macam mana nak baca. Okey. Jadi perkataan ini antara mim dengan nun tu ada diamond. Jadi macam ni kita nak baca ni? Adakah diamond ini seperti yang mana kita dah belajar sebelum ni, majariha la tak manik bukan. Jadi ni diamond dia agak berbeza sebab dia dekat atas. Jadi macam ni kita nak baca ini. Cara bacaan ini ada dua cara. Yang pertama, kita membacanya dengan ishmam. Apa tu? Ishmam. Ishmam tu apa maksud dia? Nanti saya akan tunjukkan macam mana cara bacanya. Ishmam. Yang kedua, cara bacaannya adalah dengan membaca dengan raum. Jadi kita ingat ada dua cara bacaan. Ishmam dengan raum. Okey, baik. Saya tunjukkan contoh. Yang pertama adalah dengan ishmam. Macam ni kita nak baca dengan ishmam, dengan kita moncongkan mulut kita bila di nun tadi. Baik, saya baca. La ta'manna. Okey. Bila di nun tadi ada sabdu ataupun syaddah, kita moncongkan, kemudian kita kembalikan moncong kita. La ta'manna. Dia tak ada kesan dalam bunyi bacaan kita. Dia ada kesan di bibir kita. Jadi sekali. La ta'manna. Okey, itu dinamakan dengan bacaan ishmam. Yang kedua, raum ni macam mana pula? Raum ni kita baca dengan suara yang perlahan, yang mana orang depan kita, kalau ada orang duduk di depan kita je boleh dengar, yang kat jauh-jauh tak boleh dengar. Itu dinamakan dengan raum. Macam mana nak baca? La ta'manuna. Lagi sekali. La ta'manuna. Nu tu orang yang dekat je boleh dengar, orang yang jauh dia akan dengar la ta'manna. Okey, lagi sekali saya balik ishmam. La ta'manna. Okey. Kemudian raum. La ta'manuna. Okey. Okey, baik. Alhamdulillah. Itu perkongsian untuk gharaibul Quran. Jadi lepas ni kita boleh praktik ya. Kita buka Al-Quran, apa yang kita dah belajar, kita highlight. Daripada kelas yang pertama, apa tu mad asli, kita cari mad asli yang mana. Kemudian mad tamkin, kita cari mad tamkin mana. Kemudian hari ni selepas tu mad iwad. Kemudian hari ni mad silah sughra, kita cari semua. Kemudian kita praktis dalam bacaan kita, kita dapat pahala, sebab itu dikira ibadah. Jadi selamat beramal. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.